Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. So today kita akan masuk ke this is our last chapter lah for Coco. So untuk Coco pengusaha tenaga elektrik WKKM 1921, which kita last kali we will learn about peralatan elektrik dalam kehidupan seharian. So apakah electrical appliances yang hari-hari kita akan gunakan, is a part of our life lah. Okay, nowadays peralatan elektrik tu dah menjadi bukan lagi is a luxury but it's a need lah. Okay, so kita akan berkenalan supaya kita kenal equipment yang kita pakai sehari-hari, apa kaitannya dengan pengurusan tenaga elektrik. So learning outcome untuk for this chapter, kita kena kenal apakah alatan elektrik utama yang berkait dengan kehidupan seharian kita. Rasa kalau saya nak terangkan, rasa semua tahu. Basically kita perlu lampu, okay, apa lagi aircon, apa lagi alatan-alatan utama kita punya, mungkin fridge kita, okay, iron, nak buat pakai baju, iron baju, dryer. So those equipment ada labeling, kita boleh kata. Dan kalau tak equipment yang ada labeling, of course 3 star, 4 star, 5 star, dia jimat tenaga. Jadi apakah kaedah-kaedah selain daripada itu untuk kita improve kecekapan tenaga or energy efficiency, especially kepada electrical appliances yang kita pakai dalam seharian kita. Okay, so peralatan dalam keseharian ni kalau kita boleh tengok is rice cooker. Kalau Malaysia ni ataupun Asia Tenggara, ASEAN ni, majoriti dia punya makanan ruji dia adalah nasi. So rice cooker mesti ada di rumah kita, of course. Apa itu peralatan elektrik? Okay, contohnya, kalau saya tanya awak lah, apakah contohnya peralatan elektrik? Okay, kalau seorang kata lampu, apa ni, fridge ataupun refrigerator, peti ais, okay, yang consume electricity. Of course, bila dia consume electricity, consume energy, kita boleh buatkan langkah-langkah supaya kita dapat jimat tenaga. Okay, so apakah peralatan yang utama, elektrik utama di rumah, yang paling banyak barang di rumah, apa yang paling banyak digunakan, frequently use, apakah tenaga yang menggunakan tenaga yang paling tinggi dan yang paling disukai, suka kita gunakan. Okay, alright. Before that, kita kena kenal dulu legal and regulatory framework. So pada tahun 1990 telah diluluskan di Parlimen Akta ESA 1990, iaitu Electricity Supply Act. So dalam part 5A, okay, dia telah menyatakan tentang penggunaan secara efisien electricity. Okay, jadi untuk installation, untuk ni kena determine, minister akan masa zaman tu lah 23A, minister pada ketika itu have to determine the standard that related to efficient use of electricity. Dalam 23B pula, apakah installation yang memenuhi requirement, dan last 23C is equipment yang meet requirement. Jadi kalau kita ingat sekarang, kebanyakan barang-barang yang terjual, dia dah ada energy rating dia tersendiri. Kenapa dia ada? Okay, supaya inilah dia punya awalan dia, iaitu ESA 1990. Ni sebenarnya ESA 1990 related dengan penswastaan tenaga nasional berhad. Okay, dan kena faham, tenaga nasional berhad datang dulu sebelum datangnya Suruhanjaya Tenaga. Okay, seterusnya pada tahun 2001, setelah penswastaan TNB daripada Lembaga Elektrik Negara kepada Tenaga Nasional Berhad, barulah wujudnya Energy Commission Act ataupun Akta Suruhanjaya Tenaga, yang mana di bawah this akta wujudnya Suruhanjaya yang kita panggil Suruhanjaya Tenaga ST ataupun EC, yang berfungsi sebagai Suruhanjaya yang mempromosi
efficiency, ekonomi SFT terutamanya dalam semua electricity kita. Generation, production samalah, transmission, distribution, supply yang sampai ke rumah awak daripada kita punya power plant yang berada di mana-mana di seluruh Malaysia, sampailah ke rumah kita, sampailah ke universiti untuk kita pakai. Dan dalam ECA 2001 ni juga, it promotes the use of RE jugalah. Dan kita nak conserve. Ingatlah pada tahun 2001 kita punya reserve capacity minyak itu sangat banyak, which is masa tu kita dah plan untuk the conserve of non-RE, which is fossil fuel lah. Alright. In terms of regulations, so kuasa tu diberi kepada menteri yang berportfolio tenaga untuk mewujudkan regulations. Itu yang datangnya electricity regulation. Maknanya ingat act tu yang paling tinggi, di bawah ada regulation, dia rendah. Di bawah act kena ada bawah ada regulation. Alright. So amendment in the last 2013, okay, kita dah ada MEPS. What is MEPS? MEPS stands for Minimum Energy Performance Standard. Inilah yang datangnya STAR tu. Apakah equipment yang terlibat ataupun produk ataupun apparatus yang kat rumah kita selalu pakai? First, aircon. Second is refrigerator, peti ais. Third is television, TV awak. Domestic fan yang ni lah yang jenis tergantung ke atas meja ke, table fan ke, yang melekat kat dinding, dia ada MEPS, maps dia sendiri. Dan juga lampu. Kesemua ini tergantung dalam Regulation 97, 101A, 109A, 109A1 and 2. Okay. Dan seterusnya pada tahun 2008 wujud satu regulation baru. Electricity Regulation, kita wujudnya IMA 2008. What is IMA? Is Efficient Management of Electrical Energy Regulation. Yang mana bila wujudnya IMA ni, large power consumer that listed by ST kena ada energy manager. Ini pada tahun 2008. Kalau ingat pada awal chapter saya telah terangkan tentang penggantian daripada IMA kepada EECA 2024. Last January to 2025. Okay. Alright. So what is MAPS? Inilah dia MAPS. Kalau awak beli barang elektrik, awak akan nampak ada satu stiker yang dikeluarkan oleh ST, Suruhanjaya Tenaga kita, yang indicate berapa banyak bintang. Lagi banyak bintang, lagi jimat tenaga. Berapa consumption, apakah model dia, berapa penggunaan purata selama setahun. Dan this label indicates produk ini menggunakan 47% less energy than 2-star equipment. So automatic. Dia ada standard yang dia tak cakap tau. Dia ada tested dekat lab baru boleh keluar this rating, 5-star rating. Okay. Testing according to ISO 5151 2004. Baru dia boleh keluarkan that star lah. Dia tak boleh self-claim lah. Okay. Perkakasan rumah yang menggunakan tenaga. Jumlah penggunaan tenaga kita di rumah simple sebenarnya. Kalau tiap billing yang saya pernah tunjuk sebelum ni adalah berapakah kuasa peralatan, which is dalam kilowatt, kW, times dengan masa yang digunakan, hours atau jam lah. Okay. So that is total usage kita. Energy usage yang kita bayar benda tu di rumah. Kalau di universiti berbeza. Kita ada maximum demand charges. We have additional mungkin rebate lagi. Alright. Okay. Perkakasan rumah, saya ambil satu contoh. Microwave oven. Okay. Macam mana kita nak keluarkan dia punya calculation. Okay. Kat sini kita tengok apa yang paling penting. Okay. Ni memang Malaysia punya rating lah. 230, 240, 50 Hz. This is microwave oven. Output dia 1000 watt. So, kita ada satu oven 1000 watt yang memanaskan hidangan selama 20 minit. Berapakah jumlah tenaga yang telah digunakan? Cuba awak kira. Okay. Simple je sebenarnya. First, 1000 watt kita kena convert into K lah, which is kita bagi 1000, kita dapat 1 kilowatt times dengan 20
bahagi dengan 60. Sebab apa? Kita nak dalam jam. Okay. So kita dapatlah berapa value tu lah. Okay. Alright. Seterusnya, ini equipment juga yang wajib ada kat rumah. Selagi kita makan, selagi peti ais diperlukan. Refrigerator memainkan satu peranan penting. Air sejuk. Sekarang pun peti ais dah ada ais. Tak perlu lagi beli ais. Okay. And when we purchase one for our family, kita pilih berdasarkan keperluan keluarga. Bukannya ikut nak design, nak cantik. Berapa keperluan kita. Jadi kapasiti tu bergantung. Makin besar peti ais kita, makin besarlah loading dia. Okay, dia berkadar terus dengan saiz. Because dia nak sejukkan area yang lebih besar, makanan yang lebih banyak, jadi dia perlukan energi yang lebih besar. Alright. Kalau awak pakai 550 watt refrigerator, dia akan consume electricity about 22.5 lah. Ini kalau ikut rating lama lah, lebih kurang. Okay. Jadi, waktu awak pilih tu, pilihlah yang ada label cakap 4 star, 5 star. Minimum pun awak pilih kena 3 star. Jangan pilih yang tak ada star, which is maybe dia tak lalu pun ST Lab untuk tested. Dan lagi banyak bintang, lagi cekap. Dan biasanya yang banyak bintang tu menggunakan teknologi inverter. Inverter ni adalah teknologi dia akan convert supply kita yang dalam bentuk arus terus kepada arus ATN, arus ulang-alik kepada arus terus DC, direct current. Okey. Dan jadi penggunaan dia lebih rendah lah. Okey. Ni peti sejuk. Kita pakai 24 jam, of course. Sebenarnya di rumah, kalau awak pakai peti ais, makin banyak kali awak buka pintu, peti ais awak, peti sejuk awak tu, dia pakai lagi consume energy. Kalau awak jarang-jarang buka bila perlu saja. That's why lah ni, memang ni saya rasa kalau yang kesukaan kat rumah kita dua je, aircon dengan peti ais. Sebab aircon memberikan keselesaan pada badan awak, peti ais pula keselesaan kepada perut awak, mengenyangkan, haus semua kan, makan aiskrim apa semua. Alright. Okay, seterusnya penyejuk buku. This is deep freezer lah. So deep freezer, kalau chest freezer, okay, yang jenis bawah dengan peti macam ni peti lah, RM10 je guna tenaga. Tapi yang tegak chiller, yang kalau tengok ni jual air sejuk tu kan, dipakai RM14, lebih tinggi penggunaan dia. Sebab kat situ dia nak sejukkan lebih susah sebab dia open kan. Dia akan hilang energi through kita pakai radiation lah. Alright. Penyejuk beku saiz 200 watt, penggunaan of course 24 hours. Makin banyak awak buka, makin banyak energi yang digunakan. Kalau dia dapat sustain energi tu, dia akan gunakan, saya dah pernah buat kajian, 30 mesin je sehari. 30 mesin kali 30 dalam RM9 lah, RM10 lebih kurang. Alright, seterusnya microwave. Gunalah microwave over apa? Oven biasa. Kalau oven biasa tu guna penyediaan tenaga dia lagi tinggi. Of course dia datang dengan ada dia punya isu lah, orang kata ada radiation apa semua. Tapi kita guna secara berhemah lah. Okay. Dan penggunaan dia 700 watt. Untuk 20 minit. Nanti awak boleh kira sendiri berapa. Dan ni nanti yang saya share ni, awak boleh stop dan buat calculation untuk estimate. Mesin basuh. Okay. Front load. Ni muatan depan. Muatan depan front load washing machine lebih jimat berbanding yang top load dah. Okay. Dan sizing dia tu, basuh baju tu lah dia, kumpul lah baju awak. Kalau awak dah beli saiz 15 kg, janganlah basuh 3 helai basuh, bazir lah electricity. So susun masa awak. Sebab basuh pakai 1700 watt 2 jam. Berapa banyak penggunaan awak. Okay, kena ingat tu. You can calculate sebenarnya. Wow, iron yang pakai wap ada air tu, yang menggunakan lebih tenaga daripada iron biasa. Iron biasa yang tak ada wap air tu lebih jimat tenaga sebab dia nak panaskan dia punya elemennya, dia tak perlu panaskan air sekali. Alright. Sekan ringan tu cepat panas, kurang guna tenaga. Tapi itulah, of course lah orang nak wap tenaga, yang guna wap ni lebih cepat. Nak iron lagi cepat, baju lagi cantik, kemas. Yang ringan tu, of course lah dia ringan, dia pun lambat masa kita nak ni kan. Alright. So stress iron tu saja untuk yang jenis wap ni.
dia pakai 2400 watt. Okey. Biasa kita guna pada 4 jam. Bergantunglah penggunaan. Mungkin ada setiap hari yang guna kan. Okey, seterusnya aircon. Okey. Penyaman udara. Okey, penyaman udara sama juga. Kita kena buat calculation. Saiz bilik tu, kalau kita nak beli murah, in the end dia akan pakai energi lebih disebabkan oleh dia nak sejukkan area yang lebih besar. Jadi kena buat calculation. Normal calculation 10 by 10 punya room kita pakai 1 horsepower. 8 by 8 pun pakai 1 horsepower. Dulu ada 0.5 horsepower, sekarang dah tak ada. Sekarang paling kecil pun 1 horsepower. Jadi pilih juga yang ada cekap tenaga. Antaranya brand yang cekap tenaga Mitsubishi lah. Okey, dan kita semak kalau ada ketirisan, lubang-lubang menyebabkan aircon kita tak efisien, dia nak menyejukkan area lebih besar lah. Alright, so ni lah lebih kurang dia punya ni. 12 kali 12 1 horsepower. 14 watt. Sebenarnya kalau saya 10 kali 10 is maksimum untuk 1 horsepower. Lebih daripada tu kena pakai 1.5 and above lah. Baru kita dapat sejukkan dengan cepat dan rasa lah. Okay, alright. So penyaman udara 1. Okay, pakai 1100 watt 10 jam. Ni kita kira lah. So awak akan buat calculation nanti berapa kilowatt hour penggunaan masing-masing ni lah. Okay, 1 horsepower is equivalent to 745 watt lah. Seterusnya kipas. Okay, kipas pun ada juga guna kat rumah. Dah ada aircon, pasang kipas juga. Okay, so pasang kipas, kita kena check dia punya coefficient of performance. Okay, kipas yang 80 watt gunakan tenaga sebanyak RM7. Bil kita RM7 sebulan lah. Okay, kipas ceiling COP dia lebih baik dari lebih tinggi berbanding kipas yang berdiri, meja, kipas kotak apa semualah. Fahamlah, dia pun bila dia guna tenaga lebih banyak, maknanya dia penyejukan tu lebih kuat lah berbanding kipas meja. Alright. Kipas ceiling tu, kipas ceiling 100 watt. Kipas dinding 50 watt kurang. Kipas ceiling ni masing-masing punya. Okey, seterusnya television. Ada television sekarang yang dah pakai LED. Bila pakai LED ada penggunaan yang lebih rendah. Harga lebih mahal lah, of course. Tapi kita kena fikir secara long term lah. Okey. Seterusnya komputer. Kalau awak pakai desktop, penggunaan tenaga dia lagi tinggi. Terbaiknya pakailah laptop. Dia lebih efisien berbanding desktop. Kita tengok notebook 1 70 watt. Kita tengok penggunaan yang berbeza. Okey, ini lampu. So kita boleh bezakan antara lampu yang cekap tenaga dan tak. Kalau dulu lampu, kita panggil lampu yang lama ni kan, incandescent atau filament lamp ni kan, dengan latest LED tengok berapa beza dia. With the same lumen, watt ni 100, ni 20, a fraction saja dengan penggunaan yang lama. Ni tak tahan lama disebabkan oleh dia panas. Bila dia panas, over time this glass will break. Ni wire ni pun akan putus. Dan kalau di rumah, pasanglah ikut keperluan. Tak perlulah tempat-tempat yang toilet terang sangat. Dan gunalah sensor fotoelektrik. Bila malam, bila siang dia off. Bila malam dia on. Bila keperluan saja. Sebenarnya tak perlu pun fotoelektrik. Kita je kena disiplinkan diri kita supaya jimat energi. Alright. Lampu 1. Ni contoh ada 4, saiz 4 watt. Penggunaan 12 jam. Ni tengoklah. 2, 8 jam. 18 jam. 18 watt, ada 8 unit. Sama dengan yang 3, cuma ada penggunaan kurang sikit. Sama dengan 84, penggunaan bilangan 2, 18 watt, 2 jam. Okey. Kekasan lain, kita ada electric oven. Nanti awak buat comparison. Tadi electric oven dengan microwave, siapa lagi guna banyak? Kita ada lagi Unify. Kita ada router. Macam-macam equipment kat rumah. Selagi nowadays dia dah jadi keperluan ni semua, wifi apa semua. Okay. Alright. That's all for today. Next week, selepas midterm break, kita akan berjumpa. Saya akan bagi awak assignment untuk Koko. Okay. So for class today, saya minta maaf sebab I have a program in KL. So that's why we cannot face to face.
Whereas saya ganti dengan kelas through YouTube lah. Alright, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi and goodbye.